Baik-baik, siapa yang bermasuk tadi tu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang baca doa. Yang baca doa sikit. Baik. Mana memula kita tauhid Okey, tauhid itu kita dah sentuh berkenaan apa benda dalil akli, apa itu dalil nakli. Akli daripada kita pancadera kita lihat semua tu dengan mata kita. Nakli kita bersumber kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Okey, sekejap Okey, siapa yang tengah apa? Dah merentas daerah ke berjalan-jalan tu? Ke cari kelengkapan sekolah minggu depan Okey, tak apa. Okey, sambil tengok belajar sambil je santai-santai belajar. Belajar santai-santai. Okey. Tauhid ni dia kalau kita santai je kalau nanti tak faham nanti dekat kelas kita boleh kita ni boleh terangkan lebih. Sebab boleh nak tunjukkan itu ini kan. Baik, sebelum ni kita ni nampak siapa yang tak ada kitab bawa kitab tu, berjalan-jalan tak bawa kitab, ni Ustaz kongsikanlah ni. Hari tu kita dah tengok dah apa sampai kita dah masuk dah dalil sifat wajib bagi Allah, apa dalil dia. Pertama dalil wujud Allah tu, apa benda tu, dalam tu ada jirim, ada arad, apa baharu. Jirim tu apa? Jangan lupa barang ataupun benda yang ada bertempat dan mengambil ruang. Benda ataupun barang. Orang lawak dulu panggil barang lah, barang. Kalau kita panggil sekarang benda lah, benda yang ada bertempat dan mengambil ruang. Contoh telefon letak di atas meja. Benda ni, barang ni dia ambil ruang. Dia ruang atas meja. Atas tu lah, atas tu ruang jugalah, tempat juga kan. Ada bertempat, tempat dah tu aja. Tapi Ustaz, kalau matahari bulan tu dia berterapung. Tak, dia bukan berterapung. Dia bukan tak bertempat, dia bertempat. Walaupun keliling tu tak ada yang dia macam tergantung kan, terapung kan, bukan. Dia itu bermaksud dia mengambil ruang tu. Ruang tu. Walaupun kita nampak ruang-ruang gas tu kan. Dia ambil itu ruang dia. Ataupun yang Allah kata dia punya orbit dia tu. Dia ada orbit dia. Dia duduk situ. Selagi mana Allah perintahkan dia ikut situ, ikutlah. Tapi Allah kata kiamat dia akan terkeluar dan dasar daripada orbit masing-masing. Matahari, bintang, planet lain semua tu Lepas tu arad tu apa arad? Ard. Gitu. Apa tu? Perkara yang ada kat barang tadi tu. Kat telefon tu, kan? Kat telefon tu ada apa? Dia keadaan dia, sifat dia, semua ada dekat arad tu lah. Arad tu maksudnya arad di dalam jirim. Gitu. Faham ke faham? Faham ke faham? Belajar ke ibu? Okey. Tak faham cakap jangan sengap je. Ustaz tanya tu sebab Ustaz takut Ustaz cakap seorang. Takut UFO lalu kan. Jatuh Ustaz cakap seorang je. Sudah. Jam Ustaz. Habislah. Apa tu akhir sekali apa? Lepas tu arad tu ada dua. Kata satu perkara yang berdiri. Sifat yang daripada tu. Sifat baru. Yang lahir daripada campuran arad dengan jirim tu tadi Dia tu lah, arad tu ada perkara yang berdiri. Dia ada dalam jirim tu. Lepas tu sifat baru yang keluar setelah dia ada sifat tu dalam dekat yang perkara pertama tadi yang berdiri tadi tu. Sifat yang ada kat jirim, sifat baru ni yang lahir sekali bila dia bersekali. Okey, apa benda yang baru tu? Maksud baru tu lawan kepada lama. Pada segi tauhid kita suatu yang ada permulaan, perubahan dan kesudahan. Nama barulah. Makhluk nama dia. Makhluk lah baru. Saya dah terang panjang itu kan, dah sembang itu kan. Anak ni lah itulah ini kan. Beranak,
donat, buat air, buat kuih semua tu kan. Buat apa? Buat kuih. Okey. Hari ni kita nak masuk dalil nakli dia. Dalil nakli ni. Ustaz baca awak dengar je. Dalil nakli ni, jangan lupa dalil nakli ni sumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Rasulullah tu maksudnya kata-kata Rasulullah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat. Tengok ni Az-Zariyat. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Artinya maka demi Tuhan langit dan bumi. Sebelum itu innahu hudud kulis sebelumnya itu tetap benar, tidak patut diragu-ragukan. Maksudnya innahu lahaq tu maksudnya tetap benar, tidak patut diragu-ragukan. Sebagaimana mislama kata, sebagaimana tidak patutnya diragukan ma annakum benarnya kamu dapat berkata-kata annakum tantikun. Apa dia kata ni? Maka demi Tuhannya perkara tersebut benar. Waktu itu wujudnya Allah, wujudnya Allah tu benar-benar, tak ada ragu-ragu lah. Tak ada tak ada. Ni Allah bagi contoh apa? Sebagaimana semisalan mana pun semisalan dengan kita boleh bercakap. So tak ada ragu lah manusia. Memang manusia boleh bercakap macam tu kan. So kita tak ragu. Macam itulah maksudnya adanya Allah yang Allah bagi tahu kat sini. Kalau dia kata binatang boleh bercakap, kita macam tu. Gitu kan. Adalah itu kalau yang binatang berkata tu dengan izin Allah lah. Banyaknya yang muizzat para nabi rasul tu ada yang boleh cakap. Masuk-masuk siapa yang baru masuk tu. Bismillah. Nanti doa sikit. Kita kena bismillah, amalkan, buat lazimkan, kelaziman, jadikan habit, jadikan habitat awak ataupun apa biat, tabiat tu kan, ataupun perangai awak tu suka bismillah, suka bismillah dan kalau apa-apa kita belajar kena doa, kena doa tu maksudnya apa tadi? Kita doa lah, kita bukan minta dekat tiang, dekat pokok kat tu kan, kita minta pada Allah. Doa ni apa tujuan dia? Doa ni untuk apa? Doa ni untuk menjaga apa yang kita tak boleh jaga, apa yang di luar kawalan kita. Kena doa, itu guna doa. Contohnya depan mata kita ni kita bolehlah urus, kita masih dalam kita punya penguasaan lah, kita boleh urus, boleh angkat ni, boleh tekan switch ni, boleh tengok ni pun itu. Bila doa ni yang tak boleh kita pegang, contoh kereta orang lain kan, dia berjalan boom tu. Angin tahu pom tiup kita, terbang handphone kita. Tiba angin kuat kan. Itu kita tak boleh nak kawal benda tu. Kita boleh kawal apa yang ada dekat kita je. Pun kadang-kadang kita pun tak boleh kawal diri kita. Jadi kena doa. Itu tujuan doa. Untuk menjaga apa yang kita tak boleh jaga. Okey, sambung. Mana tadi? Masuk. Baik. Kedua, tadi dalil tadi ting tong. Ada orang tekan loceng. Nak masuk. Baik. Ini apa sifat wujud kan? Kita bincang masa pertama kan, dalil sifat wajah Allah. Wujud. Okey, wujud. Dah cerita pasal wujud. Wujud itu, wujud ini semua berkenaan pasal Allah. Okey. Dan penutup bagi dalil wujud tu ialah ulama menuliskan dalil nakli sifat tu. Jadi yang kita baca tadi itulah. Yang kita baca tadi. Lepas tu
Sifat kedua, wujud qidam. Wujud qidam. Lepas tu baqa'. Okey? Jangan lupa pula. Kena tahu, kita kena tahu, kena hafal. Hafal, tahu maksud dia. Kalau nak tinggi-tinggi tu nanti insya-Allah rezeki awak boleh belajar nanti lebih tinggi. Tadi ada orang terkeloceng, tak masuk pun hilang dah. Baik, kedua, dalil qidam Allah. Okey, baca Jika Allah Ta'ala tidak bersifat qidam saja, ia baharu. Qidam ni sedialah maksudnya. Betul? Sedia ada. Jika Allah Ta'ala baharu, maka tentulah Allah Ta'ala memerlukan pencipta lain, dia kata, untuk menjadikannya. Sudah. Ini dalil akli. Dalil akli. Dalil qidam Allah. Dalil akli kata, kalau Allah itu tidak bersifat qidam, tidak bersifat sedia tu, mestilah Allah ni baharu. Bila baharu, mestilah ada yang ciptakan Allah, ada yang buatkan Allah ni, yang menciptakan Allah tu. Ataupun adalah mungkin Allah ini dilahirkan. Gitu dalil akli. So kita fahamlah. Okey, fahamlah gitu. Akli ni kata kalau Allah itu tak bersifat dengan sifat qidam ni, mestilah Allah ini baharu. Baharu tu kita lah makhluk. Habis jam crank. Jam boleh? Boleh ke boleh? Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey. Lepas tu dia sambung. Ulama sebut lagi. Ulama cerita lagi. Sekiranya ada pencipta lain untuk menjadikannya itu menjadikan Allah. Lepas tu berlakulah daur. Daur ni apa ni? Putaran. Dan tasalsul. Ataupun maksudnya rantaian. Bukan tersasul, tasalsul. Kedua-duanya mustahil kerana tiada kesudahan. Tak boleh pening. Daun ni dia putaran tau, dia macam tu. Nampak tak? Ya, Ustaz tunjuk Ustaz stop ni dulu. Tengok muka Ustaz. Tengok muka Ustaz. Ya, handsome sangat ni. Tengok. Ramai hari ni 31 orang. Terima kasih Tanah. Tak apalah, masuk tak apa. Okey, tengok Ustaz Tadi dia sebut daur, putaran. Lepas tu tasalsul, bukan tersasul. Tasalsul, masuk rantaian. Dalam kitab tu ada tunjuk lepas tu nanti. Contohnya macam ni. Asal kejadian, dia sebut ayam lah, ayam. Lepas tu ayam. Kan orang selalu soal teka-teki kan. Okey, kalau kau pandai, ayam dulu hidup ke telur dulu hidup? Gitu. Gitu kan. Ayam ke telur? Telur ke ayam? Ayam ke telur? Dia bergaduh dua orang macam tu. Yang tukang teka soal jawab ni lah, teka-teki ni. Tapi dalam Islam, Allah ajar kita, semua itu mati. Allah yang matikan. Semua benda tu mati, Allah yang hidupkan. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit tu. Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Jadi semua benda ni dia mati asalnya. Jadinya telur lah. Itu jawapan dia lah. Jawapan dia. Sebab dia kata, kalau telur mesti dia ada ayam. Mesti yang keluarkan ayam. Ayam lah dulu. Tak, ayam tak hidup kalau dia tak ada daripada telur. Kan pening macam tu. Macam tu lah. Yang peningnya tadi tu, kalau Allah itu bersifat baharu tadi tu. Maksudnya telur, ayam. Berputar-putar kat situ. Dia tak berkesudahan. Telur ayam. Macam kita manusia. Same. Boleh bermaksud dalil akal ni dia kita nak nafikan bahawa Allah itu ada sifat kekurangan, ada sifat kecelaan. Dan Allah itu sifat baharu, bukan. Dalam akal ni kita dah nafi tadi bahawa Allah itu takkan boleh ada sifat baharu pada Allah tu. Dan kita dalam akal ni kita nak isbatkan dalam hati kita, iman kita, bahawa mustahil Allah ini
dilahir dia beranak, dilahir macam tu lah, diciptakan dia. Tak betul macam tu. Kita nak isbatkan kat situ dalam hati kita lah. Tu dari akal tu kita tengok tau. Akal ni, dari akal ni kita tengok. Tahu? Kalau dalam Al-Quran tu kita baca. Itu lebih menguatkan lagi lah. Sebab akal ni kita kena guna sebab ada macam Ustaz cakap lah dulu. Ustaz ada cerita tak? Golongan-golongan dia apa? Orang-orang dia suka guna akal dia. Dia guna akal dia. Banyak saintis lah. Dia suka, sains ni dia kajian gitulah, logik akal. Bila kita nak berlawan dengan orang yang suka guna logik ni, kita kena bagi dalil akli kat dia. Kau kata ni, kita balas macam tu je. Sebab dia orang akan tolak. Ada bangsa jenis dia tolak Al-Quran, dia tolak hadis. Ada pula golongan dia tolak Al-Quran, dia pegang hadis je. Ada golongan dia tolak hadis, dia pegang Al-Quran je. Bila golongan-golongan macam ni, Allah Rasulullah ajar kita bagi hujah kat dia dengan apa yang dia pegang. Dari akal, kita guna akal je lah. Nak tengok akal kau hebat ke, akal Islam ni hebat. Kalau yang jenis puak-puak yang dia apa, guna dalil Al-Quran je. Al-Quran ni susah dia mukjizat teragung sampai sekarang, sampai kiamat lah dia terpelihara Al-Quran ni. Dia kata saya nak pakai Al-Quran, dia pegang baca, dia baca maksud kat Al-Quran kan, dia kan ada bahasa Melayu tu. Itu bukan maksud. Yang itu maksud perkataan. Kalam-kalam huruf biharfin, bahasa Arab orang guru panggil biharfin. Itu maksud dia macam kita cakap bahasa Melayu, kita translate jadi bahasa Inggeris. Atau bahasa Inggeris kita cakap bahasa Inggeris, lepas tu bawah tu bahasa Melayu. Itu je. Al-Quran tu bawah tu makna dia tu untuk fahamkan kita ni orang Melayu ni, lidah Jawa ni ngobrol-ngobrol gitu. Kalau orang Arab dia tak payahlah bawah tu, dia tahulah maksud dia. Alhamdulillah, dia tahu maksud dia. Rabbil alamin, dia tahulah. Kalau kita tak tahu, adalah tu maksudnya segala puja bagi Allah itu. Tetapi orang-orang yang ni pegang ni, dia tak boleh tafsirkan ayat tu. Bukan kita bukan. Dia ulama panggil mufassirin. Ulama. Macam imam kita lah, imam mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Empat-empat ni dia orang hebat. Ada orang share. Jangan jangan, bawa bertenang. Aduh. Bawa bertenang, jangan nak share dulu. Sabar Ustaz cerita. Nak cerita pasal daur dengan tasalsul tadi ni. Jadi Imam 4 ni dia memang hebat lah. Sampai sekarang Allah pelihara dia orang punya. Kita banyak belajar kitab-kitab. Semualah ada 4 mazhab ni. Hebat. Tapi ada mazhab jahat ni lah. Ada Syiah, ada yang apa Salafi, Wahabi tu, liberalism. Syiah tu pula banyak. Lepas tu ada yang Mujassimah, Mu'tazilah, Jabariyah. Banyak lah pegang kita dengan 4 ni, insya-Allah, untuk kita punya fake. Untuk akidah kita Imam Asy'ariyah Al-Maturidiyah dan Imam Asy'ariyah dengan Mansur Al-Maturidi. Itu akidah kita. Itu kita belajar sifat 20 ni. Baik, sambung. Tafa lagi atas tafa. Sabar. Mute kan mikrofon tu. Okey, masuk. Okey. Jadinya daur dan tasalsul tu, dia bagi daur wa tasalsul tu, benda tu putar. Tak ada kesudahan. Tak betul Guru tak ada kesudahan. Contoh dia kata tadi lah, kalau yang kita sebut tadi, kalau Allah tu ada yang ciptakan dia, nanti siapa yang ciptakan yang sebelum tu? Siapa yang ciptakan Tuhan sebelum tu? Tak ada siapa sebelumnya. Jadinya mustahil. Allah bersifat baharu. Dan sewajibnya dan sememangnya Allah bersifat qidam.
Qidam maksud sedia ada. Okey, kita sebut pula dalil nakli. Dalil nakli. Sifat qidam. Pendek je. Surah daripada surah Al-Hadid. Hadid apa? Besi kan. Huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah. Dialah Allah yang awal, dialah tu Allah lah. Dialah yang awal, tiada permulaan, dan yang akhir, tiada kesudahan. Allah itu esa. Habis. Okey, tengok ni sampai kat ni telur. Daur bahasa Arab ialah pusing, putar. Pada istilah putaran, pada istilah pula ialah terhenti sesuatu atas sesuatu yang lain, dan ada sesuatu yang lain terhenti ia atasnya sesuatu yang pertama, sama ada dua martabat atau beberapa martabat, seperti siapakah yang lebih dahulu, ayam atau telur. Macam Ustaz cakap tadi lah. Dia akan ada apa dipanggil, terhenti atas satu sama lain. Kejap ayam, tapi ayam ni daripada telur, telur ni daripada ayam juga. Pusing gitu. Tak betul Kalau macam Piramli kata, kalau tuan bijak laksana, yang mana jantan, mana betinanya. Tu Haji Bakhil. Tu kan. Dia kata mana jantannya. Tu senang lah kan. Itu kalau ni mana lebih dahulu, ayam atau telur. Tapi dalam Islam, Ustaz dah jawabkan tadi, Islam mana yang dulu, macamnya ayam ke telur ataupun hidup ke mati, jawabnya mati dulu. Allah hidupkan. Kita mati, kita tak ada tu mati lah, tak ada. Allah hidupkan. Okey, boleh. Okey, sikit lagi Ustaz stop. Sikit lagi Ustaz stop lah tauhid ni. Nanti kita masuk kita masuk ibadat pula. Okey. Sambung. Telur ayam tu tak habis-habis. Jadi tak habis lah. Sepatutnya kenalah ada. Telur, ayam daripada telur daripada Allah. Habis, selesai gitu. Ni kata ayam daripada telur daripada ayam bertelur. Sudah jam. Terbakar kita punya prosesor tu. Dia nak proses tak faham, dia pun tak faham. Sambung. Apabila berhimpun pada suatu itu dua perkara yang berlawanan, yakni terdahulu dan terkemudian dalam satu masa, maka yang demikian tidak diterima oleh akal sama sekali. Tak boleh terima akal. Terbakar lah lepas tu, maksudnya prosesor tu dia terbakar. Dia penat fikir, tak logik. Lepas tu tasasul, pada bahasanya ialah rantaian. Tasasul pada istilah pula ialah hubungan atau bersambung-sambung beberapa perkara tanpa ada kesudahan, seperti siapakah yang dijadikan, siapakah yang menjadikan. Macam tu. Siapa. Sampai sebab bila kata akal ni, pakai akal ni, dia kata tak ada, mesin ni siapa ciptakan? Mesin ni kilang tu ciptakan. Siapa kilang tu? Kilang tu. Macam mana kilang tu? Mesin kilang tu dia daripada ni. Barang ni, besi ni siapa yang ciptakan pula? Macam mana boleh berjadi macam ni? Yang ni kita pergi, kita bentukkan dia. Kita bentukkan dia, kita bakar, kita ketuk macam tu kan. Rupanya Ustaz tak share awak ni slide ni. Kesian korang, patutlah tak nampak. Okey. Nampak muka Ustaz je. Aduh lah. Okey Ustaz share. Macam tu kalau macam besi ni, lepas tu dia kata macam mana kau boleh impal, macam mana kau boleh bengkokkan besi ni? Pergi kilang lah, pergi ke sini. Lepas tu kilang ni siapa? Lepas tu siapa? Dia tak ada berkait-kait itu. Sepatutnya akhir sekali siapa yang jadikan besi ni? Kalau orang kecil sains kata besi ni terjadi dengan sendiri di dalam perut bumi lah, benda kita yang extract dia keluar. Siapa yang jadikan dalam bumi tu? Tak ada daripada letupan belah batu ni, letupan bergabung memang jadi sendiri. Itu sains. Tak.
Siapa yang jadikan laptop itu? Tak, dia satu kuasa yang secara semula jadi. Tak. Itu sains lah dalam Islam. Yang meletup ke apa alam ni pun memang Allah yang jadikan. Boleh? Ni tadi ni. Okey, ni telur tadi saya cakap tu. Telur daur tu pusing-pusing. Kalau tersastu tadi, Tak nampak skrin. dah ada buat Ustaz dah share dah. Nampak tak? Ya. Okey, daur tu putaran. Bagi kepada. Janganlah cakap tak ada. Ustaz dah Nampak. share. Nampak kan? Okey. Nampak. Okey, daur tu putaran, pusing-pusing situ je, tak sudah-sudah. Tersasul ni dia bersambung-sambung. Ya. Boleh tak kalau saya datang lambat? Datang lambat mana? Sekolah. Yang Hafiza. Bukan ni. Sebab tadi saya tak tahu ada mic. Tak apa. Jangan risau. Okey, tersasul ni dia berantai-rantai. Berantai-rantai. Siapa jadikan. Gitulah. Okey. Okey. Contoh kat sini bagi gambar ajar lah. Jim dijadikan oleh Sa dijadikan oleh Ta, Ba dijadikan Ta dijadikan oleh Ba dijadikan oleh Alif. Alif dijadikan oleh gitu. Tak ada kesudahan. Okey. Dia kata itu suatu perkara yang mustahil kerana ia tidak boleh diterima oleh akal. Memang tak boleh pakai akal yang waras kan. Kalau akal yang tak waras macam golongan-golongan dia guna logik je, dia memang dia guna dia punya tu kan, otak sains dia apa kan. No, it's no. Everything is natural creating. Macam tu kan. Tak. Tidak dan tidak. Semuanya ada yang menciptakan, iaitu Allah lah yang menciptakan. Lepas tu apa? Maka daripada keterangan ini nyatalah tiap-tiap daur itu tasalsul. Tu. Dan bukan sebaliknya. Kedua-duanya adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Tiap-tiap daur itu tasalsul. Tiap-tiap putaran tadi tu, pusingan tu adalah tasalsul, berantaian. Kedua-duanya adalah mustahil pada Allah. Jika Allah bersifat dengan kidam, nescaya membawa kepada daur atau tasalsul yang mustahil itu. Okey. Kata Allah Ta'ala bersifat qadim berdasarkan dalil akli dan nakli. Oleh itu mustahil Allah Ta'ala bersifat baharu hadis. Okey. Okey, gitu. Kita daur dah tasalsul tu. Okey, ada soalan? Tak ada hari ni. Tak ada. Okey, hari ni tak ada ni. Tak ada. Okey. Tak ada kerja sekolah. Bukan tak ada kerja sekolah. Tak payahlah bekerja sekolah. Tak adalah. Hari ni tak ada aktiviti bukan kerja sekolah. Tak ada aktiviti. Aktiviti tambah lah. Vitamin minda tu tak adalah. Sebab apa? Sebab minggu depan. Sebab minggu lepas kita. Alifah. Tak. Tapi saya pakai email mak saya. Tak apa. Okey, Alifah. Tak apa, nanti Alifah tak masukkan. Nanti Ustaz bagi dekat ni grup. Alifah ni. Sebab ni apa tu? Dengan abang-abang darjah 5. Dah habis dah tadi darjah 2. Nanti Ustaz bagi Tapi tadi okey je. Nanti Ustaz kongsikan video Nanti Alifah tengok Boleh? Boleh. Okey. Okey. Adik-adik dah jadi 2.
Risau juga kan dia belajar bab darjah 5 kan, dia yang pening pula adik kecil ni. Ada yang darjah 2 ke kat sini? Jangan Ni darjah 5 sekarang ni. Risau pula darjah 2 belajar daun dengan tersasul kan, dia tersasul habis pun pening pula. Nanti ustaz ni ajar apa kan, mak ayah dia tanya. Ni bukan darjah 2, malah ni darjah 5. Okey. Tadi ni tak ada aktiviti Okey, tak ada aktiviti. Okey, daur tersasul ni. Cuma ingat tu lah, daur itu putaran atau pusingan. Tersasul itu ialah rantaian. Okey. Tukar kitab. Kita tukar kitab ibadat. Tukar kitab ibadat. Cikgu 2 subjek kan? 2. Untuk Mat. Cikgu bising. Itulah dia ada peperangan. Peperangan di petang hari. Okey. Baik. Hari tu saya dah pesan kat awak itu, kita dah sampai kepada waktu kepada sudah sampai kepada tajuk subtopik waktu solat. Okey, waktu solat. Okey. Cikgu hari ni belajar 20 subjek kan? 20. 2 je lah. Ha. Online ni tak boleh panjang-panjang. Okey. Hari tu kita dah belajar dah waktu solat. InsyaAllah ni minggu depan dah boleh sekolah kan. Nanti kita ustaz boleh lah sentuh waktu kita tengok waktu asar tu macam mana dia punya bayang-bayang tu. Kalau siapa yang dah buat hari tu, buat eksperimen sendiri, baguslah Subuh dia pergi bertapa malam kan. Malam sebelum subuh tu dia bertapa dekat gunung. Lepas tu subuh tu dia tengok matahari tu terbit. Dia tengok yang kazib dulu, fajar tipu, lepas tu baru tengok fajar sadiq, fajar pagi yang benar. Pada fajar tu yang terbit matahari tu yang betul, cahaya yang betul. Okey, hari ni kita sambung. Musa apa cikgu? Muka surat berapa? Tak jauh lagi, muka surat 3 baru. Okey. Muka surat 3 ni masuk dah pada syarat-syarat wajib solat. Syarat wajib solat bermaksud bila kita dah ada syarat ni, wajib solat. Faham? Wajib solat. Wajib apa? Wajib solat. Boleh? Tengok tu dia kata apa? Syarat yang pertama, bila nak solat mestilah Islam. Ya betul. Mesti Islam dulu, barulah solat. Kedua, baligh. Baligh ni maksud awak dah mukallaf. Laki baligh dia kurang lebih umur 15 tahun. Kalau perempuan akhir baligh dia dalam 10 atau 12 tahun. Perempuan awal perempuan awal. Tapi bergantunglah, bukan ketetapan 10-12 tu mesti akhir balik ataupun 15 tahun tu. Okey, tak, kadang dia ikutlah orang tu. Ikut individu tu, ikut diri tu. Kasarnya gitulah, umumnya lelaki 15 tahun. Kadang ada juga yang awal, ataupun perempuan 10 atau 12 tahun. Kurang lebih gitu Okey. Yang ketiga, berakal. Baligh ni maksudnya dia dah baligh lah. Akhir baligh tu maksud tadi dia dah bermimpi. Perempuan dah laki dah mimpi. Kalau perempuan dah keluar haid, darah haid tu. Baik, seterusnya berakal.
Dia berakal. Tidak diwajib ataupun kewajipan tu terangkat kepada orang gila. Gitu. Orang gila, orang pitam, macam tu lah yang terangkat. Dia kewarasan dia tak ada. Orang gila walaupun seketika ke kan, berakal. Boleh? Okey, lepas tu 4, suci daripada haid dan nifas. Gitu. Bila dia tak ada, bila dia suci dari haid dan nifas tu, selamatlah dia. Bolehlah solat. Ingat tu. Laki tak ada laki tak ada haid, tak ada nifas jangan nak mengarut. Haid nifas ni perempuan. Ustaz tu yang apa, sejat ke senjut tu, dia ada haid ke? Takkan boleh ada haid. Dan nifas. Apa dia jantan? Dia cuma modified jadi betina. Payah. Original tu kau barang original dia lain kan. Lepas tu dia tu modified kan. Berang dia tak best. Gitulah. Dia orang panggil kan, barang tak ori lah. Macam tu. Boleh Okey, kelima, sejahtera panca indera. Sejahtera, sihatlah panca indera tu. Okey, ada keterangan dia kata, tidak wajib solat ke atas orang yang buta dan tuli sekalipun tidak bisu, jika berlaku kedua-duanya sebelum tamyiz, mumayyiz. Tidak wajib solat ke atas orang buta dan tuli sekalipun tidak bisu. Sekalipun tidak bisu. Sekalipun tidak bisu, jika berlaku keduanya sebelum mayyiz. Maksudnya daripada kecil lah. Dia buta, dia tuli, walaupun dia tak bisu, tapi sebelum tu. Tapi lepas dia memayyiz, maksudnya ialah ada kemalangan kan, dia menyebabkan dia pekak ke, dia buta ke, dia wajib solat. Boleh? Faham tak faham? Sejahtera panca indera tu. Faham. Okey, bagus. Ustaz, ada solat berapa? 3. 3. Salah satu. Okey, yang akhir sekali, nombor 6. 6 ni jangan terceceh. Dia termasuk dalam syarat wajib solat. Apa? Sampai seru. Sampai seru tu apa? Macam ni lain. Siapa tahu sampai seru tu apa? Bila tiba masanya? Sedap. Bagus bila tiba sana. Bila tiba hari raya. Macam tu. Siapa nak kongsi? Bila Sampai waktu. Sampai waktu? Waktu apa? Waktu asar. Waktu apa? Cepat, siapa nak kongsi? Aku masuk sampai seru. Sampai seru. Aku masuk seru. Aku masuk seru. Dah. Ada. Ya. Wajib solat ke atas mereka. Apa maksud sampai seru? Wajib solat ke atas mereka. Apa tu? Fahana Jeffrey Ustaz ada tak? Ada tak Fahana Jeffrey Ustaz? Siapa lagi Ustaz? Tak ingat lah Raja Abah kakak ni. Abang-abang Raja 5 ni nama. Okey, sampai seru. Tak ada nak cuba
Alah, kongsi-kongsi lah petang-petang ni, santai-santai sebelum nak asar ni. Biasa ke sekolah. Idina, Insyirah. Insyirah ada Insyirah. Dalam kelas ni macam ramai lah nama Insyirah. Insyirah, Idina, Insyirah. Siapa lagi? Insyirah apa tak? Ustaz pun kadang salah. So salah orang. Nama macam tu lah. Panggil Insyirah. Orangnya lain. Okey. Sampai seru tadi guys, syarat yang terakhir tu. Sampai seru bermaksud seruan Islam sudah sampai pada orang tu. Contoh, ada manusia ataupun manusia lah atau orang duduk dekat planet Zuhal, planet Marikh tu kan. Contoh. Atau kalau dalam kat bumi ni, dekat dia duduk dah jauh sangat lah, sampai tempat orang tu tak sampai. Betul kutub utara ke, dalam hutan tebal ke, hutan Amazon ke, hutan seruan tu sampai. Tak ada siapa dakwah mereka. Tak ada ustaz ke, awak ke, kerajaan ke, sampaikan Islam pada diorang. Macam tu. Boleh? Itu maksud sampai seru. Dan diorang ni Allah dalam Islam dipanggil Ahlul Fitrah. Gitu. Macam apa? Dalam zaman tu lah Nabi Isa. Lepas Nabi Isa diangkat tu kan, tak ada Nabi. Tak ada. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ada. Kan banyak beratus tahun tu kan. Ada tu kalau yang ada agama yang menyembah berhala tu, dia dah memang out dah tu, dia ikut agama Nabi Isa. Yahudi tu kan, Nasrani tu dia sembah Nabi Isa. Salah lah. Yang ada Islam tu yang masih ikut lagi syariat Nabi Isa masa tu. Ada lah sikit. Tapi sepanjang-panjang tu dipanggil Ahlul Fitrah. Diorang tahu ada Allah, dia tahu ada Allah, dan dia tahu apa? Ada pesuruh Allah. Begitu. Tapi Islam tu tak sampai kat benda kat diorang. Lama Dan Allah kata, Allah janjikan dalam Al-Quran tu, Allah kata Allah takkan azab satu kaum, satu bangsa, satu negara tu kalau Allah tidak menghantarkan Rasul ataupun Nabi pada kumpulan mereka, pada golongan mereka. Tak. Jadi Allah takkan, kalau dia mati tu dia ahli fitrah lah, Allah punya inilah kerja Allah lah. Dia ikut syariat dia, ikut Allah lah. Allah kata dia ni tak ada masalah sebab aku dah janji, aku tak boleh azab dia orang, tak boleh hukum bala dia orang sebab tak ada lagi Rasul. Aku tak hantar lagi. Jadi lepas Nabi Isa tu tak ada berapa tahun, 500 tahun rasa baru lahir Rasulullah. Faham? Boleh? Itu namanya sampai seru. Okey? Okey, sambung sikit lagi sebelum nak azan. Okey, sekali lalu sekali pantas. Syarat-syarat ada 6. Syarat wajib solat. Syarat wajib syarat wajib solat. Syarat mewajibkan kita solat. Itu. Ingat tu. 1. Islam baligh. 2. 3. Berakal. 4. Suci haid dan nifas. 5. Sejahtera panca indera. Dan yang ke-6 sejahtera sampai seru. Okey. Okey, yang seterusnya, subtopik seterusnya, syarat sah solat. Berbeza dengan syarat wajib solat. Ini adalah syarat sah solat. Syarat sah solat ni maksudnya syarat-syarat untuk solat itu diterima ataupun sah, ataupun solat kita tu betul, tak batal. Okey. Pertama mesti suci, bukan nama orang suci. Ni suci.
Tapi ada nama orang tu suci. Dan suci ni maksudnya dia tu mencerminkan sucinya dia. Bagus mak ayah letak nama suci. Suci dari hadas dan najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada pakaian, badan dan pada tempat solat. Ingat tu, mesti suci badan kita, pakaian kita dan tempat kita solat tu. Tak boleh solat atas najis pula. Kena bersihkan. Tapi Ustaz, saya sembahyang atas tanah. Boleh? Sembahyang atas tanah. Boleh? Tak boleh pula. Tengah atas tanah tu ada tai, sembahyang atas tai. Tak betul lah. Atas tanah tu tak kotor lah. Ada najis, bersihkan najis tu. Tak lebih. Bersih, boleh solat. Ustaz, saya solat terus atas tanah tu. Tak pakai sejadah. Boleh? Tak ada alas plastik. Boleh? Tak salah. Tanah itu bersih. Kita daripada tanah. Kepada tanah kita akan kembali. Okey, kedua menutup aurat. Kena tutup aurat. Okey. Tutup aurat. Ada dia kata ni, ulama tulis apa ni? Mana tadi sambung 2 3 4. Okey. Jika mampu, dia kata ada syarah dia tu, ada penerangan dia. Jika tidak mampu menutupnya disebabkan tiada memiliki apa-apa pakaian, tak ada pakaian, tak mampu nak tutup aurat kita, atau ada pakaian tapi terkena najis, satu, dan kedua, dan tidak dapat membasuhnya kerana ketiadaan air. Nampak ni ulama syarah kat sini, terang kat kita. Atau ia ditahan di tempat yang bernajis. Tu. Atau ia ditahan di tempat yang najis. Dan ia hanya memiliki sehelai kain untuk menutup tempat najis tersebut. Maka dalam keadaan begitu hendaklah ia solat bertelanjang tanpa wajib qada. Ini itu namanya darurah lah. Faham tak faham? Darurat saja jangan boleh sembahyang bertelanjang. Awak buat nanti ni tak betul. Tak betul. Itu yang tadi ulama terangkan tu darurah saja. Darurah macam mana pun kita lagilah laki memang tak boleh miss, tak boleh tinggal solat. Memang kau terlentang mati, dah nak mati ke, dah sakit ke, apa pun kena solat. Perempuan tak apalah, dia ada ABC kan, ABC. Ada ABC. Okey? Oh no. Dengar lagi hati. Okey. Sambung lagi kata tiada lazim, tak wajib. Ia menerima kain yang dihibahkan hadiah. Tak nak hati punya yang main. Okey. Kepadanya kerana besar ungkitannya. Okey, besar ungkitannya. Besar ungkitannya, tetapi lazim ia menerima kain yang dipinjamkan kepadanya kerana kecil ungkitannya. Jika ia tidak menerima, tidak sah solatnya. Apa benda tu? Apa dia kata? Kat sini. Kat sini ni dia bahasa, kalau baca pening sikit. Faham? Dia macam nanti baik. Kat sini ringkasnya kata contoh, kalau awak duduk kat bilik kan, bilik asrama ke kan, awak tak ada nak pakaian tutup aurat, tutup aurat, awak pinjam kawan awak punya, tu punya, nak tutup aurat tu lah, nak solat. Kat sini ada cerita tapi kalau ada kawan tu, bila awak dah solat, lepas tu awak solat guna lah, lepas tu beritahu kawan awak ni, kawan awak tu marah awak, dia tak suka, aku tak suka lah aku pakai ni. Bila kata macam tu, tak sah. Solat awak tu tak sah. Kat sini. Tapi bila awak tahu kawan awak tu jenis okey,
Dia baik, dia boleh kata pakailah apa tak kisah pun, pakai. Gunalah untuk solat ke apa, bukan curi jual ke apa harta benda dia, jangan pula kan dia kata. Guna solat boleh. Kalau macam tu awak guna pakaian dia, pakaian dia sah solat. Ringkasnya macam tu. Boleh macam dia kata, tiada lazim tu, tiada wajib dia menerima kain yang dihibahkan kepadanya kerana besar angkitannya. Kat sini nak beritahu, kalau awak terima pakaian yang dihibahkan, dihadiahkan pada awak, tapi bila orang tu bagi, dia memang dia suka ngungkit lah, dia suka cerita je. Alah, itu pun aku bagi kau pakai. Alah, itu pun itu kan aku bagi kau. Dia suka macam tu kan. Tak payah pakai pakaian yang jenis yang dia bagi tu. Boleh? Kat sini ulama katakan. Tapi kat sini kata wajib, lazim tu, tapi wajib ia menerima kain yang dipinjamkan kepadanya kerana kecil angkitannya. Boleh. Kalau kawan awak bagi pinjam kain, yang tu lebih bagus daripada yang pakai yang kawan hadiah tadi tu. Sama juga macam cakap tadi kalau pinjam dia tak bagi, dia ngong-ngong tak wajib pakai. Maksudnya pada keadaan masa tu awak nak guna kain tu untuk letak aurat. Habis. Lepas tu bab keterangan dia banyak juga keterangan dia ni. Bab letak aurat ni panjang cerita dia. Sempat lah, tak sempat kita sempat habis-habislah kan. Kalau nak sama dengan ustaz saya malam, awak buat saya malam lah, ustaz tak lah kan. Awak duduk lah dengan kawan-kawan awak tu, ngajar seorang-seorang. Ngajar sama awak semua. Agak lah online ni kan. Ustaz lebih seronok. Kalau lama dekat sekolah seronok lah. Lepas tu tadi yang pertama, tak mampu tutup aurat. Yang ini pula, wajib menutup aurat di luar solat, sekalipun di tempat bersendirian ataupun berkhalwat. Sendirian lah, berkhalwat seorang, walaupun dalam gelap, kecuali kerana hajat, seperti mandi atau ingin menyejukkan badan atau sebagainya. Kat sini dia kata apa? Menutup aurat. Syarat sah solat dia menutup aurat. Satu tadi dia kata mampu. Yang kedua ni kata wajib menutup aurat walau di luar solat sekalipun. Kat sini dianjurkan Islam suruh kita berpakaian walaupun berseorangan. Tutup aurat kita tu. Berpakaian tutup aurat walaupun berseorangan. Sebab kita nak hormati kita punya malaikat yang ada kat kita. Malaikat kanan kiri kita. Malaikat yang jaga kita. Kita panggil malaikat hafazah. Malaikat hafazah, dia jaga kita. Dia jaga kita depan belakang. Ada 6 atas bawah kiri kanan. Malaikat tu, jadi kita Islam ajar kita beradab. Apa tak kisahlah aku nak bogel. Boleh. Kau nak bogel seseorang, boleh. Boleh. Cuma lebih baik, lebih sopan tutup aurat. Boleh faham? Jangan buat pula bogel dengan mak ayah kat situ. Dekat tu orang tamu tu tengok TV orang bogel pula. Pening. Jangan. Tak boleh. Kalau buat seorangan boleh, tapi sebaiknya ada tutup aurat. Okey. Apa lagi dia kata? Tapi melainkan kalau ada keperluan lah. Panas berdenting terik ni, awak seorang-seorang, awak bogel, boleh. Ada hajat. Panas kan awak bogel, biar sejuk cepat kan. Awak badan panas, boleh. Nak mandi. Ya, Pak. Lepas tu dah bogel tu, maksudnya awak dah buka lah pakaian awak semua tu kan. Tapi mana pula ni? Ataupun okey, tu nanti sambung. Nanti nak tengok pasal tu lah. Dah bogel tu apa, tak boleh pula tengok tu kan aurat kita. Makruh. Okey. Ada dengar azan tak? Belum dengar lagi.
Okay, berhenti kejap. Tunggu azan. Kita tunggu kejap tunggu azan. Azan, sabar. Dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Solat. Dia bang. Ada Google kita ada Google yang ini kan. Tiba-tiba kasi tak boleh masuk. Kasih download je lah Google. Dengar azan, jawab azan La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allah Akbar, Allah Akbar. Tu duduk nanti kan benda tu pusing lagi. Aku solat. La ilaha illallah. Dah habis azan? Doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tabbah was-salati qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'artah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Amin. Doa lepas
lepas solat ni Rasulullah suruh kita doa untuk dia supaya wasilah tu dapat pada Rasulullah. Padahal Rasulullah memang tahu dia, Allah memang bagi untuk dia wasilah tu. Wasilah tu dalam syurga tempat tertinggi lah. Wasilah tu tempat tertinggi macam mimbar kan, tinggi kan. Macam tu. Ulama lah cerita kat ustaz. Wasilah tu satu tempat paling tinggi dalam syurga. Khas untuk seorang je, Rasulullah SAW. Jadi yang kita kena doa sungguh-sungguh doanya. Okey, sambung. Huruf poin yang ke ta. Harus membuka aurat semasa bersendirian. Khalwat harus. Sekadar hajat. Harus buka sebab hajat tadi kan. Hajat nak panaskan, sejukkan badan tu, dia buka. Sebab panas tidak sejukkan badan. Boleh. Makruh melihat auratnya sendiri tanpa sebarang hajat. Jangan bercakap. Yang belakang-belakang tu maut lah. Ni matikan mikrofon anda. Kalau tak maut nanti. Okey. Harus kata ulama kata apa? Ulama masyarakat sini harus buka aurat untuk hajat, untuk lepaskan hajat. Cuaca panas bogel, boleh. Harus. Makruh pula bila dah bogel tu kau saja-saja tengok kau punya apa? Aurat. Tengok apa benda kau tengoklah tu. Tengok Angry Bird. Tengok saja baris, tengok. Itu makruh lah. Haram taklah. Haram tu kalau tengok berdosa kan gitu. Makruh elok tinggal. Sebab tak ada hajat. Sebab berbahaya. Kalau nak sejuk kan baring terlentang macam tu. Sejukkan badan. Boleh lah. Aurat tu tak ada kaitan dengan hajat kita tu. Tak payahlah tengok. Tak payah. Kalau ada hajat lain, contoh nak buang air ke, boleh lah kot. Alamak. Siapa nak beli gas tak? Gas dah sampai. Okey, sambung sikit lagi. Ini masih lagi bab menutup aurat banyak poin dia ni. Kalau yang ni ustaz minta awak buat ni cantik juga ni. Untuk apa? Peta minda. Bagus ni, banyak ni. Okey. Seterusnya. Poin yang ke-sa. Aurat lelaki ialah antara pusat hingga lutut dalam solat. Ingat, antara pusat hingga lutut dalam solat. Bukan pusat dan lutut. Ingat tu. Lepas tu bersama perempuan yang mahramnya dan bersama lelaki. Okey. Antara pusat dan lutut ni sama dengan mahram. Dan perempuan yang mahramnya bersama lelaki. Siapa ada buat ni pembinaan? Ada buat pembinaan ke? Tak ada. Okay, matikan mic tu. Okey, yang lelaki tadi antara pusat hingga lutut bersama perempuan yang mahram dan lelaki lain sama kawan-kawan. Aurat dia antara pusat dan lutut. Auratnya bersama dengan perempuan yang bukan mahram dia, adik-beradik lah, ialah seluruh badannya. Yang tidak mahramnya. Yang tadi mahram tadi tu yang adik-beradik kita lah. Lepas tu dengan lelaki. Kalau yang tidak mahramnya, orang yang tidak mahram, ini yang kita boleh nikahi, ialah seluruh badannya. Gitu. Nampak? Tu. Lepas tu aurat lelaki ni bila dia berkhalwat bersendirian ialah dua kemaluannya. Itu je lah. Ulama bagi penerangan untuk kita faham lah. Bukan sebarang je kan. Asal pakai seluar pendek ni apa? Pasal seluar pendek kat luar ni? Taklah. Aurat saya dengan diri saya dua kemaluan je.
Itu lain. Itu bila kau bersendirian, bukan kau dekat khalayak ramai. Khalayak ni kau kenalah tutup aurat. Faham ke faham? Kesimpulannya lelaki 3 aurat. Aurat bersama mahram adik-beradik dan lelaki. Lepas tu yang kedua bersama dengan orang yang boleh dinikahi, kawan-kawan perempuan ke gitu kan. Sudah badan dia. Badan dia lah. Seeloknya aurat dia tu. Aurat ni apa nanti Ustaz cerita. Dan aurat yang ketiga dia ialah untuk aurat dia dengan diri dia ialah 2 kemaluan dia. So semua kali ada 3 aurat bagi lelaki. Aurat ni maksudnya apa ya? Apa ulama panggil? Ma satru, apa yang kita sorok. Tahu? Tengok muka Ustaz. Aduh. Okey. Aurat tu maksud dia ma satru, apa yang kena sorok. Kita kena sembunyikan. Sembunyikan daripada siapa? Sembunyikan dari siapa? Sembunyikan daripada orang-orang yang dah terangkan tu lah tadi. Siapa? Keluarga kita, orang luar ataupun diri kita macam tu. Itu masuk aurat. Aurat di situ. Bukan kita dengan diri kita ni tak ada aurat. Ada. Kita dengan diri kita nak aurat. Aurat tu nak jagalah. Dan untuk elakkan fitnah pada diri kita. Diri kita lah kita, Kalau orang lain lagi lah kita tengok aurat dia kan. Kalau lelaki tu, Ya, Zah. Hai, cikgu. oi, sembang apa? Ada cikgu. Tutup je lah mic tu. Okey. Kalau lelaki tengok perempuan, aurat perempuan kan. Kalau yang pakai ketat-ketat tu, dia lebih terfitnah lah. Lebih diuji mata dia tu. Mata. Mana ada orang tengok pakai mulut. Mesti pakai mata. Mesti pakai mata. Cikgu cakap apa? Irah Nisa siapa? Irah Nisa mute kan? Bising kau. Taklah nanti ni. Okey. Macam perempuan pula tengok lelaki abang-abang sadu. Konon yang ketul-ketul kan. Ketul-ketul tu dia suka tengok. Tengok cantiknya, sukanya tengok abang-abang ni badan berketul-ketul macam Superman, spender di luar. Itu berfitnah dan dosa lah pada yang kita tengok, dan dosa pula pada yang memberi tengok. Faham? Bukan kita nanti kan ada orang kata kan, kenapa kau tengok dah tahu aku aurat ni? Kau yang tengok, kau yang dosa. Siapa ajar dia lah? Engkau dosa engkau banyak lagi daripada yang menengok kau punya tu aurat. Perempuan lah, perempuan ni Allah kata dia fitnah dia sangat berat. Sangat besar pada perempuan ni. Perempuan ni perhiasan dunia. Dia perhiasan dunia. Kalau dunia ni semua jantan, tak ada perempuan, dia sunyi. Tapi perempuan tu lah, dia banyak fitnah. Seeloknya perempuan ni pakai tutup terus. Longgar-longgar. Boleh sampai kepada makcik-makcik awak tu ke apa, mak ayah tu, bagi tahu dia, kita nak tunjuk ni, kita punya ni dekat siapa sebenarnya? Kita nak tunjuk kat siapa? Apa ingat ada orang dia kata, masa solat dia tutup aurat. Luar solat dia aurat tadi dia dah buka. Dia dah tunjuk. Kalau perempuan tu tertengok macam mana? Kalau ter-ter tu dimaaf. Jangan risau. Ter-ter lah. Kalau dia tersengaja, tersengaja. Ustaz, dia sengaja tapi ada ter. Dia tersengaja. Tersengaja tu kan orang suka gunakan saja. Lawak-lawak kan. Bila tersengaja tu dia dosa lah. Dia sengaja buat. Kalau bila ter ni contoh dia terlucut ataupun ternampak aurat dia, tertiup angin. Semua tu kan tadi kena doa kan, benda kita nak kawal, benda yang kita tak boleh kawal. Kita nak mohon doa tu. Doa tu supaya Allah kawal pada kita benda yang kita tak boleh kawal. Luar kawalan kita. Luar penjagaan kita. Jadi gitu. Ada orang tu dia solat, aurat dia tutup. Bila keluar solat, dia buka aurat dia. Dia buka aurat dia. Ada pula kata dekat sini
Dekat sini dia togel lah, dia aurat dia berdedah semua. Banyaklah perempuan Tapi bila pergi umrah, dia pergi haji, dia tutup habis. Bila habis balik haji, balik umrah ke tempat asal dia kan. Dekat Zimbabwe ke mana Afrika, tak tahu lah, tak usah kan. Orang Malaysia ni dia baik semua. Dia maat bagus. Ini tempat negara lain, planet Pluto ke planet apa benda entah. Dia balik ke planet dia, dia togel pula. Masalah. Dia ingat Allah tu ada dekat Mekah, dekat Kaabah tu. Dia ingat ke itu. Dia punya otak dia tu. Dia punya otak tu dia ingat Allah ada dekat situ je, ataupun Allah ada dalam masa solat je. Tuhan ni hanya masa solat, masa kita tunaikan umrah, tunaikan ibadat. Masa tu je. Masa kita tak ada. Masa lain tak ada. No, itu salah. Kena buang benda tu dalam hati tu. Dia masalah hati lah sebenarnya. Hati kita tak faham. Hati kita kotor lagi. Kita tak berapa nak nak cari redha Allah tu. Kita tak berapa nak usaha untuk itu. Kita berangan kita punya amal ni dah hebat. Dah boleh masukkan kita dalam syurga. Tak. Kita punya kewajipan ni Allah wajibkan kita untuk melepaskan tanggungjawab kita je sebenarnya. Kalau kata aku yang solat ni, patut ada orang kata, alah kau solat pun belum tentu masuk syurga. Memanglah aku solat pun memang belum tentu masuk syurga. Yang kau tak solat confirm neraka. Itu jawab hujah kita jawab bagi orang-orang yang macam tu. Senang. Dia suka cakap itu. Alah, kubur lain-lain. Dia kan suka cakap kubur lain-lain. Masalahnya yang kau mati bukan kau tanam golek sendiri masuk dalam kubur. Aku yang kena tolong urus kau. Aku ke muslimin lah. Sebab biasanya orang-orang macam ni dia otak dia sangat benci. Dia benci Islam. Konon dia Islam. Dia benci. Dia tak suka Islam ni harmoni. Dia tak suka Islam ni suruh dia buat sini sebenarnya untuk kebaikan diri dia sendiri. Sebab Allah kata dalam tu. Tak tahu? Tanya mama. Terima kasih. Dekat mana tadi? Kat mana tadi? Kacau pula sekejap. Orang ni apa tadi? Sekecil lupa dah Ustaz. Dekat Islam. Orang ni Islam. Apa lagi? Dekat mana? Oh, ya. Dia tak nak. Dia tengok Allah katakan apa yang kau buat ni untuk diri kau sebenarnya, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sebenarnya. Apa yang kau buat baik tu hanya untuk engkau. Kalau kau buat jahat, Allah takkan balas melainkan apa yang kau buat. Allah kata gitu. Gentle. Kita terang. Kita Muslim. Bukan dalam solat je kena tutup aurat. Kena gunakan otak kita tu. Awak ni masih muda kan. Sebab benda ni orang-orang dewasa pun buat. Dia dah, awak ni belum lagi lah. Cuma awak belajar, bagus. Belajar. Sebab awak pergi sekolah kan, belajar. Aurat. Benda ni aurat ni. Aurat lelaki. Gemuk gedempol macam tu. Orang tak tengok. Tapi kalau perempuan gemuk macam tu, nampaklah aurat dia kan. Orang lelaki tengok. Mata tu. Sebab tu Rasulullah Islam suruh tundukkan pandangan. Turunkan pandangan, rendahkan pandangan, bukan tunduk kepala. Tunduk pandangan tu maksud kalau ternampak cepat gali. Tunduk toleh tempat lain ke tu itu semuanya Allah kira sebagai usaha kita untuk mencari redha Allah, untuk ihsan, untuk mukhlis, untuk perbaiki diri kita, untuk ikhlaskan diri kita. Itulah. Ustaz pun cerita nasihat untuk diri Ustaz juga. Okey kot. Bab aurat ni. Cuma itulah. Banyak nanti pesanlah pada saudara mara ke kawan-kawan ke makcik-makcik kan. Makcik-makcik tu kan. Tutuplah aurat. Walau mana pun kita ada. Kata utamanya dekat luar lah. Orang-orang ajnabi tu banyak. Orang-orang asing. Orang asing tu maksudnya bukan ahli keluarga kita lah. Orang luar.
kita usaha aurat kita ni untuk orang yang boleh je, bukan untuk ditayangkan di khalayak ramai, di tempat awam. Bukan bukan macam kita aurat kita bukan nak kita peragakan pada orang, bukan. Kereta tak apalah, apa, Allahumma X50 orang buat kereta contoh kan, orang peragakan kereta tu, tunjuk dekat showroom, dekat iklan orang tunjuk kereta tu, tak apalah, kereta kereta bukan aurat, bukan manusia dia. Kita ni tak boleh macam orang yang apa, modeling tu kan, jalan fashion, apa, peragakan fashion baju tu kan. Gitulah. Bukan, kita aurat ni bukan untuk ditunjuk kat orang. Jangan bahaya. Tengok dia lah, barat lah, tengok barat ke orang kafir semua tu. Dia orang Islam ni dia bagi kita satu kod untuk berpakaian. Islam ni bagi, bukan kod berpakaian, apa, tujuan untuk ni tentang aurat ni. Islam ajarlah. Kena amalkan lah. Macam mana kalau dia jual baju muslimah? Bagus soalan Idina. Bagus. Dia jual pakaian muslimah, tetapi dia muslimot. Dia muslimot. Pakaian dia tak muslimah pun. Produk dia tu bagus, boleh beli. Cuma dengan dia tu masalah sikit lah. Kalau boleh tegurlah dia. Kalau tak nak tegur secara kasar macam tu, boleh tegur secara halus. Saya tak beli kat awak sebab awak ni ni pakaian awak ni macam ni lah, saya risau dapat fitnah. Sebab apa? Kita beli dekat dia, macam contoh macam kita support apa, produk-produk kosmetik orang berniaga kan, tapi orang tu selalu buat fitnah pada agama. Kita memang kena boykot dia. Macam tu, kita kena boykot dia. Tak payah beli barang dia, supaya dia tunduk, dia miskin, dia terduduk. Sebab dia buat fitnah pada agama. Dia jadi lelaki, dia jadi perempuan, dia bertukar-tukar macam kan. Kejap kau ni, dia ni LGBT lah, tapi dia jual produk dia bagus, tapi dia kita baru tahu dia ni LGBT. Dia ni nak kita jangan beli lagi lah barang dia. Kalau kita beli, kita seperti menyokong dia punya produk dan dia punya apa, ke LGBT-an dia tu. Ataupun kita menyokong perniagaan dia, kita beli dengan dia, kita sokong perniagaan dia. Pada masa sama kita sokong kemaksiatan yang dia buat. Contoh dia pakaian dia tak tutup aurat, kita beli dengan dia. Bila dia rasa itu, dia rasa seronok. Dia rasa seronok dengan pakaian dia. Dia kata tak ada isu lah pakaian aku ni, aku nak berniaga burger je, berniaga. Tak juga. Kadang orang datang beli tu sebab dia tengok kau ni awet, sebab kau ni pakai kau ketat. Dia nak usah, nak ngorat lah gitu. Dia beli. Jadi rosak, tak ada keberkatan. Ya, kita ni sebagai pembeli ni, kita kena pilih lah. Baik beli kat makcik ni lah, dia pakai jubah kan, pakai lauk-lauk dia. Tak apalah, janji aku nak sokong dia punya usaha. Itu lah. Ya, kita fikrah kita ni kena betul lah. Kena buat fikir macam tu. Anak sayang, turun, bahaya. Turun, bahaya, turun. 1. Terima kasih Santi. Macam tu baik. Boleh? Ingat aurat tu, jaga daripada sekarang sampai awak mati. Kita jaga daripada sekarang sampai kita mati. Semua usaha kita untuk cari redha Allah tu, Allah akan kira. Jangan apa? La tayasu. Gitu. Jangan putus asa. Jangan. Usaha teruskan. Jaga. Ustaz, ada aktiviti ke? Aktiviti tak ada lah. Aktiviti ni tadi Ustaz dah terangkan lah. Ini aktiviti lah ni. Ustaz nak terangkan. Ustaz, Ha. nak tanya boleh? Tanya silakan. Saya pernah dengar satu ceramah ustaz ni, dia kata kalau kita suka
Korea macam K-pop tu yang buat lagu tu kan. Maksudnya kita ngikut dia juga, betul ke? Tengoklah awak suka macam mana. Ada orang ni dia suka lagu. Suka orang tu lagi, suka dengan pakaian dia. Hanya kalau suka lagu Korea bukan kau faham. Kau faham apa? Chung 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 ke fu fu tu. Siapa tak tahu Korea? Ustaz tahu lagu Naruto Zai. Boruto. Itu je lah tahu. Jadi kalau ada manfaat ambil lah, kalau tak ada tak payah tinggal lah. Dan K-pop ni dia bukan tunjuk ciri-ciri seorang muslimah ataupun muslimin, bukan. Tak ada. K-pop banyak berjoget-joget terkinja-kinja. Tak betul. Nak terkinja-kinja, biasanya terkinja-kinja tu nampaklah dedah aurat semua. Elok tolak jauh-jauh. Elok abaikan. Banyaklah nasyid yang banyak. Lagu-lagu Malaysia pun ada. Kalau dengar je lagu Korea tu, Dengar je lah macam kita dengar lagu Adabi melazatkan. Tak ada apa pun, dengar boleh lah. Jangan sampai kita syok kalau lelaki perempuan kita dengar suara perempuan, lagu dia boleh mendatangkan syahwat kita syok asyik boleh jatuh haram. Sama juga perempuan dengar lagu Korea K-pop tu. Laki jongkong geng tongkong ke tu terkere. Awak bayangkan laki tu boleh jatuh haram. Awak punya perbuatan tu awak dengar je. Tapi sebab awak dengar, awak bayang yang ni muka Jong Meng apa nama dia tak tahu. Ataupun Jong Inai Mak Ikmal Raja Wali agaknya nama dia. Lepas tu awak bayangkan bahaya lah dan boleh jatuh haram. Baik, dia boleh melekakan lah sebenarnya. Boleh? Ada lagi? Ada lagi soalan? Kak saya suka pop BTS sebab handsome. Itulah. Itu bahayalah tu yang macam laki lah, sebab dia suka beli burger dengan perempuan tu sebab perempuan tu pakai ketat satu, mungkin dia lawa sikit. Dengan Mak Jemah dia tak nak beli burger, Mak Jemah pun jual burger. Tapi sebab nama dia Mak Jemah, dia tak nak beli lah. Nak ngurat apa Mak Jemah? Baik ngurat ni apa? Awek ni kan. Awek yang biar burger juga. Masalah bahaya ni. Okey. Tak handsome pun. Siapa tak handsome? BTS tu. BTS tak handsome. Musa pun tak kenal BTS tu apa tahu. tahu. Yang pink-pink Ustaz pun tak kenal lah, tak ingat lah. Okey. Kumpulan Korea. Okey. Faham Banyak dalam Malaysia ni. Dia awak boleh tengok, boleh dengar. Boleh. Mungkin nak buat kerja lah, gitu-gitu je lah. Dengar kosong, panggil dengar kosong. Jangan sampai awak dengar asyik macam lagu black metal Dalam black metal tu ada dia punya makna-makna dia tu. Dalam lagu black metal tu kan ada yang merapu-rapu, sembah dajjal, sembah kambing, ada semua kat tu. Tak payah ikut benda tu. Mungkin awak suka bunyi lagu rock gitu kan. Mungkin awak suka bunyi rap, tapi tak payah ikut dia punya lirik-lirik tu. Lirik dia tu merapu-rapu. Ustaz, habis pukul berapa? Dah habis dah. Okey? Boleh? InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Ada lagi soalan? Tak ada Okey. Ustaz, boleh end tak? Boleh. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz ucapkan. Sudi Thank you. dengan kelas. Terima kasih. Tangguh kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum.
Salam. kasih, Terima Ustaz. kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Mak Ayah. Ustaz, Ustaz. Siapa guys ni? Nak habis saya game, tak ada game. Main PUBG. Tu. Main PUBG. Kenapa tu? Sian dia. Dia tidur. Hmm.